Selamat petang dan selamat kembali kepada channel saya. Saya adalah Cikgu Daryl dan hari ini Cikgu akan berkongsi tentang tips penulisan bahagian B kertas 2 Bahasa Inggeris UPSR anda. Okey, sebenarnya bahagian B ini adalah penulisan contoh dalam mesej, email, surat rasmi dan sebagainya. Jadi hari ini motif Cikgu buat video ini adalah untuk membimbing anda bagaimana anda boleh mengembangkan idea dan menuliskan idea anda dalam susunan yang teratur. Okey. Sebenarnya idea ini sudah pernah ada seorang cikgu yang bernama Cikgu Azman Cikgu Azman yang pernah beliau berkongsikanlah tentang idea untuk membimbing murid-murid yang lemah, terutamanya yang tidak dapat menulis dengan idea yang baik. Okey. Jadi hari ini cikgu berkongsikan semula sahaja. Okey. Berkongsian semula sebagai satu PDPC online lah untuk anda, memandangkan sekarang RMO telah dilanjutkan sehingga 14 hari bulan 4 lagi kan. Jadi kesian juga kalau ramai daripada kamu lama setiap sekolah, takut sejak otak sudah berkarat. Okay. Alright. Jadi sebelum itu cikgu nak jelaskan dulu. Untuk bahagian B ini, penulisan sebenarnya hanya perlu ditulis dalam 3 perenggan. Okay. Semua jenis penulisan section B adalah dalam 3 perenggan kecuali postcard, kerana ia hanya boleh ditulis dalam 1 perenggan. Biasalah kan postcard kecil saja bah. Kalau tulis 3 perenggan mana dapat muat. So ikut logik lah kita fikir. Okay. Hanya guna 1 perenggan saja. Manakala speech perlu ditulis dalam 5 perenggan. Okay. Speech ini sebenarnya adalah syarahan. Okay. Syarahan ini biasanya kan kalau orang menyampaikan syarahan, gaya bercakap dia kan, gaya pertuturan dia semua berbeza. So apabila gaya pertuturan semua berbeza, mestilah gaya penulisan tetap akan berbeza juga. Sebab itu ada maksudnya di belakang kenapa perlu ditulis dalam 5 perenggan. Okay. Mungkin cikgu dalam masa akan datang kalau saya kalau saya kesampaian untuk buat satu video membimbing anda membuat speech, nantilah saya akan buatkan. Okey. Alright, tadi cikgu sebut ada 3 perenggan kan. Jadi sebenarnya untuk menjawab soalan ini, kalau nak kata susah, tak susah. Kalau nak kata senang pun tak senang sangat. Tapi yang penting, kamu kena hafalkan dulu 2 perenggan, iaitu perenggan pertama dan perenggan ketiga. Apakah yang kamu perlu hafalkan? Yang kamu perlu hafalkan adalah ayat ini. Selalunya dalam perenggan pertama, kamu perlu tanya khabar dulu, okey, bagi salam. Kemudian, kamu nyatakan tujuan kamu untuk menulis mesej, email ataupun apa-apa benda lah. Nyatakan tujuan kamu sahaja. Jadi selalunya saya akan minta anak-anak murid saya untuk menghafal ayat ini. How are you? I hope you are in the pink. Bukan I hope you are pink I hope you are in the pink. Kalau I hope you are pink, lain sudah masuk dia. Saya harap kamu jadi jambu. Kenapa pula? Okay. I want to tell you about. Okay. Selepas perkataan about, pasti inilah nyatakan tujuan dia lah. Tujuan kamu boleh cari daripada arahan soalan. Nanti saya akan tunjukkan pada kamu bagaimana untuk mencari arahan. Okay. Dan kemudian perenggan kedua. Perenggan kedua lain sikit. Okay. Kamu perlu hafal jadual dan bukan hafal ayat. Jadual apa? Okay. Sudah buka jadual ini. Jadual ini sebenarnya pernah dikongsikan oleh Cikgu Azman yang seperti yang saya kata tadi. Okay. Beliau telah menggunakan jadual ini untuk membayangkan satu perenggan, iaitu perenggan kedua dalam penulisan bahagian B dan dipecahkan kepada 3 ayat. Kamu boleh nampak ada 3 ayat di sini. Satu ayat lain satu warna. Ayat pertama warna turquoise. Ayat kedua warna light purple. Ayat ketiga baru warna purple, dark purple. Alright. So kamu kena tahu yang perenggan ini ada 3 ayat lah. Jadi ayat pertama, apakah yang perlu kamu buat dengan ayat pertama? Kamu hafal saja ayat pertama, first. Lepas tu P1, which E1. Apa maksud P1 dekat sini? Apa maksud E1 dekat sini? P1 adalah point anda. Point yang kamu boleh nampak daripada stimulus yang diberikan ataupun daripada nota-nota ataupun gambar-gambar yang diberikan dalam kertas soalan. Manakala untuk E1 bermaksudnya elaboration 1, bermaksud huraian. Kamu perlu menghuraikan menghuraikan P kamu, P point 1 kamu. Contohlah, kalau cikgu bagi satu ayat. Point 1 saya adalah nama saya Daryl.
Jadi, bagaimana saya nak menghuraikan dia? Okey, saya boleh huraikanlah mungkin dari segi umur kah, dari segi tempat tinggal saya kah, okey? Itu contoh dia lah. Menghuraikan dia tidak semestinya memberikan alasan, tetapi yang asalkan dia boleh menjawab soalan what, soalan where, soalan who, whichever lah. Yang penting menambahkan maklumat untuk idea kamu. Okey? So, ayat pertama, first, P1, which, E1. Okay, lepas tu ayat kedua, next, P2, because, E2. Dan yang ketiga, finally, P3, titik, E3. Mengapa saya bubuh titik sini? Okay, apabila ada titik sini, maksudnya E3 dengan P3, ayat tersebut tidak bersambung dengan mana-mana conjunction. Sebaliknya, titik ini menghentikan ayat P3 dan kemudian anda perlu tulis ayat E3 yang baru, okey, iaitu ayat baru untuk E3 lah. Okey, nanti saya akan tunjukkan. Jadi jangan salah faham, jadual ini bukan bermaksud satu warna satu perenggan, tetapi satu jadual ini adalah untuk perenggan kedua, satu perenggan kedua saja. Okey, dan kemudian perenggan kedua ini dipecahkan kepada 3 ayat yang bermula dengan ayat pertama menggunakan first, ayat kedua menggunakan next, dan ayat ketiga menggunakan finally. Okey, dengan syarat kamu mesti sambung lah, okey, dengan E1, E2, E3 kamu. Boleh? Okey. Alright, next. Perenggan ketiga pun kamu perlu hafalkan, pendek saja. Mana-mana pun penulisan untuk bahagian B, kamu hafal saja ini. Hanya beberapa perkataan saja. Saya rasa 10 perkataan pun tidak sampai. That's all from me. See you soon. Goodbye. Itu saja. Yang penting ayat warna kuning ini kamu hafal lah. Okay, ayat kuning ini hafal. Yang ini rangka kerja kamu hafal. Dan juga kamu mesti ingat warna-warna yang saya berikan di sini ya. Penting nih warna-warna yang saya berikan di sini. Sebab nanti masa saya buat latihan, saya tunjuk anda latihan. Yang warna pink ini bermaksudnya P1 lah. Yang E1 ini bermaksud elaboration lah. Saya akan tanda tu nanti semua. Okay, dan yang ini perenggan pertama, pastikan kamu ada hafalah yang warna-warna kuning ini. Okay, alright. Okay, mari kita cuba. Kita baca soalan dulu. Your Australian friend wants to know how to make a Malaysian dish. Okay, choose a dish and write a message telling him or her about the ingredients used and how it is made. You may include additional details about the food. Alright. Kalau sekarang kamu hanya baca arahan bahasa Inggeris dari sini, mesti kau akan tidak faham kan? Okay, tapi biasanya dalam kertas soalan ujian, arahan ada diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Jadi, tidak boleh kamu kata pada diri kamu sendiri bahawa kamu tidak faham dengan soalan. Okay, dari sana, kamu hanya perlu tahu 2 benda. Iaitu, kamu hanya perlu tahu 3 benda. Yang pertama, tulis kepada siapa. Yang kedua, tulis apa benda dia, tulis message kah, tulis email kah, okay, kamu kena tahu. Dan yang ketiga, kamu kena tahu tujuan dia. Okay, jadi sekarang kamu perlu tulis kepada siapa? Kamu perlu tulis kepada kawan kamu yang di Australia. Okay, yang pertama. Dan kedua, kamu perlu tuliskan satu message. Nah, apa tujuan untuk tulis message ini? Tujuan untuk tulis message adalah memberitahu dia cara membuat satu hidangan. Okay, hidangan tempatan, iaitu hidangan Malaysia. Okay, hidangan negara Malaysia. Apakah hidangan yang famous lah di Malaysia. Okay, jadi kamu boleh bagi tahu dengan dia apakah bahan-bahan yang boleh digunakan dan bagaimana dia dibuat. Okay, so saya telah sediakan satu contoh soalan di sini. Okay, banana fritters, cendol, fried noodles dengan chapati. Okay, jadi kamu boleh nampak dekat sini dia kata, soalan kata how to make a Malaysian dish. Satu saja. Jadi kamu jangan suka hati lantak ada 4 pilihan, kamu lantak 3 masuk. Tidak. Sekarang soalan hanya minta 1. Jadi nanti semasa dalam perenggan 1, kamu kena pastikan pilihan kamu sudah dibuat. Dan bukannya kamu buat 3 pilihan dalam perenggan kedua. Okay, contoh. Okay, setiap kali kamu tulis message kah, email kah, apa-apa kah, mesti mula dengan apa dulu? Dia, nama kawan. Okay, jadi cikgu namakan kawan saya Amran lah. Saya pun tidak tahu dia siapa, so saya tuliskan saja Amran. Dia Amran. Kemudian apakah yang perlu dihafal? Perenggan pertama, apa dia? How are
you. I hope you are in the pink. I want to tell you about. Okay, betul ke tidak? Cuba cek. How are you? I hope you are in the pink. I want to tell you about how to make cendol. Okay, sebab tadi soalan minta how to make a Malaysian dish. So terus kamu letak sudah, pilih satu sudah. Pilih satu menu yang boleh kamu ajar kepada kawan kamu. Jadi dekat sini cikgu pilih how to make cendol. Okay, so terus saya gantikan Malaysian dish dengan cendol. Alright, sekarang perengan 1 settle. Okay, tengok pula perengan 2. Perengan 2 tadi apa yang kamu perlu aplikasikan? First, P1, which, E1. Next, P2, because, E2. Finally, P3, titik, E3. Okay, P bermaksud point, E bermaksud elaboration. Okay, jadi memandangkan cikgu pilih cendol, maka saya tidak akan lagi tengok banana fritters, fried noodles, chapati, tak kena mengena sudah. Jangan kamu suka hati je korek-korek point dari mana-mana. Okay, so sekarang bahan-bahan yang diperlukan adalah needs cendol, coconut milk, brown sugar, water and ice cubes. Jangan kamu sekaligus letak semua. Okay, yang ini kamu kena pandai interpretasi sendirilah. You have to know how to interpret on your own. Sebab soalan dah disediakan dalam bahasa Melayu, kamu patut faham sudah arahan dia. Jadi soalan tanya, kamu perlu ceritakan kepada kawan kamu bagaimana untuk membuat hidangan tersebut, dan juga kamu perlu bagi tahu dengan dia apakah bahan-bahan yang perlu digunakan. Jadi dekat sini saya aplikasikan yang macam tadi. Okey, perengan kedua mula dengan first. Okey, you need cendol and coconut milk. Saya kasih pecahkan ingredient ini. Okey, saya pecahkan kepada 3 ayat. Okey, first you need cendol and milk. Okey, which. Sekarang ada first, ada P1 sudah, ada which, dan seterusnya the important ingredients. Okay, so saya telah menghuraikan ayat ini, iaitu E1. Kan tadi E1 warna biru. So mula-mula kamu perlukan cendol dan coconut milk, yang mana mereka adalah bahan-bahan yang penting. Biasalah, memang penting kan cendol ini. Kalau tak ada cendol, buat apa kau pergi ada cendol? Okay, sebab itu saya katakan yang penting. Alright, so selepas itu saya pilih brown sugar sebagai P2 saya. So next, P2. You need to add brown sugar. Kamu perlu tambah brown sugar. Tadi next, P1, because E1, E2. And what is my E2? Okay, next P2, because P2, E2. What is my E2? Cendol must be sweet to taste delicious. Okay, saya lupa buat warna dekat sini. Sorry ya, cacat sikit. Okay, next. Finally, lepas tu P3 titik E3. Okay, finally you must add water and ice cubes too. So titik sudah ada, P3 sudah ada, iaitu finally sudah ada, P3 sudah ada, you must add water and ice cube too. Titik pun sudah ada. Jadi sekarang kamu hanya tinggal elaboration 3, E3. Okay, so mix all the ingredients together and drink. Saya ambil saja dari sana. Okay, so kamu kena pandailah organisekan dia sahaja. Dan perenggan 3, okay, sebab kamu sudah hafal kan. That's all from me. See you soon. Goodbye. Dan kemudian tanda tangan untuk message sebelah mana? Kiri ke kanan? Sebelah kanan. Okay, saya gunakan regards. Murid. No, students. Okay, I want to tell you daripada kamu gunakan yours sincerely, yours respectfully, your friend, semua, baik kamu gunakan regards. Kerana regards ini adalah universal. Perkataan universal yang kamu boleh guna untuk addresskan kepada siapa-siapa. Okay, just in case kamu salah baca soalan, soalan minta tulis kepada mak kamu, tapi kamu tulis kepada kawan kamu. Jadi kamu tulis your friend kat sana, terus satu soalan akan out of topic. Sebab soalan minta tuliskan kepada ibu kamu, tapi kamu tulis kepada kawan kamu. So bila kamu tulis dekat bahagian bawah sini, kamu tulis your friend, maka terus jawapan akan salah lah, macam out of topic lah. Takut sejak markah kamu sangat kurang dalam bahagian ini. Okay, jadi gunakan regards sebagai universal word lah. Sebab regards ini boleh siapa-siapa saja pun. Mak pun boleh, cousin pun boleh, okay, datuk, nenek, kawan, cikgu, semua pun boleh. Okay, regards. Lepas itu tanda tangan nama kamu. Okay,
Saya lebih galakkan kamu tuliskan nama kamu dalam tulisan berangkai pun boleh. Yang penting nama kamu nampak lah. Okay, dalam message saja. Okay, jangan pula kamu tangan buat macam-macam lah, macam doktor lah, semua tu lah, sampai tak boleh dibaca nama kamu. Takut saya nanti kamu kena penalize lah. Okay, alright. So nanti saya akan wujudkan satu saya akan wujudkan satu table lah dekat sini untuk rujukan dalam video nanti. Okay, alright. Jadi saya rasa sampai sini sajalah hari ini pengajaran saya. Harap-harap kamu faham lah, sebab cikgu pun bukan yang pandai berbahasa BM pun. Alright. So ada apa-apa soalan kamu tinggalkan di ruangan komen saja. Okay, di bawah YouTube channel saya. Kalau boleh saya akan reply lah. Tapi saya memang akan sentiasa reply pun sebab saya banyak masa sekarang. Okay, jadi sebelum saya menamatkan video ini, pastikan anda telah like video ini dan jangan lupa lah untuk subscribe channel saya. Okay, so kita jumpa lagi pada video yang seterusnya.